Jadi kita ni kena peka tau. Jadi apabila ada orang yahudu nabi fi ayatina, menghina-hina ayat Allah Subhanahu wa taala, fa'arid, palinglah kamu, paling jangan setuju. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada menyebut bahawa man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Kalau kamu mempersaksikan, melihat dengan matamu sesuatu kemungkaran berlaku, kamu hendaklah ubah dengan tangan. Kita ni kan, okey, ibu-ibu, kak ayah-ayah, tolong salinkan dekat akhirat besok, yang menjadi saksi kita ni 5. Yang menjadi saksi kita ni 5. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sendiri menjadi saksi kita. Kan? Saksi amalan kita. Lepas tu orang tersalah sangka ke apa, jangan risau. Allah Maha mengetahui. Kadang-kadang dalam membuat baik, orang tersalah sangka dengan kita. Kan? Orang mungkin berpandangan anggap yang buruk pada kita. Teruskan, sebab Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kita ni. Allah tu jadi bagi saksi. Yang keduanya, yang menjadi saksi kita ni adalah malaikat kanan kiri ni dan malaikat-malaikat yang lain. Contoh malaikat kanan kiri ni kita tahu dia duduk merakam je kan. Contoh kita duduk dalam majlis ilmu pada pagi yang berbahagia ni, dia rakam kan tu, tulis rakam kan. Saksi itu besok, Tuhan, betul Tuhan, dia memang duduk dalam majlis ilmu kan, dalam halakah Ramadan, bulan Ramadan ni. Tapi dia mengantuk sikit, tapi okey Tuhan. Maknanya pahala tetap ada rakam kan. Okey. Jadi malaikat kanan kiri ni, malaikat. Yang ketiga, saksi kita ni adalah sesama manusia. Sama manusia. Okey. Jadi dalam satu ketika ada jenazah diusung. Kan? Nabi kata, semua orang sahabat-sahabat berkata, dia ni baiknya. Maka Nabi kata, wajabat. Mesti dapat. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa kau cakap dia mesti dapat? Dan dia mesti dapat apa? Apa kata Nabi? Dia mesti dapat syurga. Sebab kamu ni saksi depan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hadis ni orang Melayu kita guna, kalau mayat turun daripada rumah, kan disebut, saksikan mayat ini baik. Semua jawab baik, setengah-setengah tempat. Di mana berdasarkan hadis ini? Hadis yang maknanya jenazah diusung, dan daripada hadis ni, yang ketiganya, manusia menjadi saksi. Yang keempat, siapa menjadi saksi? Anggota badan kita ni. Semualah. Dalam Quran Allah sebut, surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti Ustaz Tarmizi kan boleh baca kan ayat tu. Hari di mana dikunci mulut kamu, bercakap anggota kamu, tangan, kaki, menyaksikan apa yang kamu buat. Jadi anggota kita ni bukan boleh dipakat-pakat. Kau jangan cakap tau. Aku cubit suami ni, kau jangan cakap tau. Aku belikan kau cincin. Bukan boleh dipakat-pakat. Baik, besok bercakap ni. Tuhan, ni tangan ni mencubit laki ni. Cakap tangan. Macam mana dah? Kalau tak taubat, taubat zero. Balik nanti minta maaf pada suami. Kalau ada kan. Okey. Jadi yang keempat adalah tubuh badan kita. Dan yang kelima, makhluk-makhluk yang lain. Kalau Allah nak minta datangkan saksi, dia boleh datang. Kucing, kita buat baik dengan dia. Kalau Allah minta datang saksi, besok datang. Betul Tuhan, dia bagi makan kat aku. Lepas tu kalau kita kat kedai makan, kucing minta makan, kalau tak bagi, jangan seksa dia. Dia tendang je Ustaz. Kan? Boom! Senak kucing tu kan. Apa salah aku? Aku minta makan je. Tak bagi, jangan seksa dia. Besok jadi saksi tu. Kan? Makhluk-makhluk. Kita perasan tak dulu tok guru kita dulu. Kalau lepas solat wajib, dia nak solat sunat, dia akan melangkah tempat lain. Setapak tempat lain. Biar apa? Biar bumi jadi saksi tempat sujud tu besok. Yang kelima jadi saksi. Okey. Balik pada perkongsian kita.
Kan? Ketika seseorang melihat maksiat, matanya melihat maksiat, apa dia perlu buat? Kan? Allah sebut yang pertama, Nabi sebut yang pertama, falyughayyiru biyadihi. Dia kena ubah dengan tangan. Kalau dia mampu, tangan tu kuasa apa yang boleh lah. Kalau tak mampu, maka ubahlah dengan lisan. Mana kena bercakap, kena menulis. Kan? Tulisan ni adalah kaedah merakam suara. Kita tulis pada hari ni, sekarang ni kita boleh kat Facebook lah apa kan. Tulisan ni kaedah merakam suara. Kita tengok tulisan yang ada dekat dalam piramid, kita boleh tahu, oh orang dulu ada ini, kita faham. Kan? Jadi tulisan dengan lisan, ataupun tulisan boleh dikatakan sebagai lisan. Kalau tak mampu dengan hati, wadzalika adhaful iman, itu serendah-rendah iman. Kenapa disebut serendah-rendah iman? Mana kalau tak dekat hati, tak ada iman. Jadi kita ni kena peka tau. Jadi apabila ada orang yahudu nabi fi ayatina, menghina-hina ayat Allah Subhanahu wa taala, fa'arid, palinglah kamu, jangan setuju. Jangan setuju terjemahannya apa? Falyughayyiru biyadihi, dengan tanganlah. Kalau tak mampu dengan lisanlah. Kalau tak mampu dengan hati. Ada orang mentarifkan dengan doa. Doa kan tak kisah. Kan? Supaya dia dapat hidayah. Ataupun tak suka, jangan langsung tak ambil tahu, tak boleh. Jangan langsung tak ambil tahu. Kan? Jadi kalau ada kata langsung tak ambil tahu, itu yang dalam ayat ni, kan? Wa imma yunsiyannaka syaitan, kamu terlupa nak berpaling. Syaitan melupakan kamu. Tambahkan dalam catatan. Orang lupa ni sebab 3 sebab. Kan? Lupa ni sebab 3 sebab. Yang pertama, faktor kemanusiaan. Dah berumur, letak cermata ke atas ni, cari setengah jam. Dia cermata dah. Awak nampak cermata saya ke atas ni. Okey, faktor umur. Okey. Yang keduanya, orang lupa kerana faktor terlalu banyak urusan. Otak ni tak boleh nak kop banyak benda. Buat ni. Itu lupa betul kat mana? Lupa sungguh. Kan? Menyapu rumah. Telefon bunyi, selit menyapu kat sini lah. Okey. Lepas tu mana penyapu tadi ya? Sebab banyak buat benda. Kan? Satu, kemanusiaan itu terlalu banyak benda boleh lupa. Dan yang ketiga, syaitan lupakan. Wujudnya syaitan melupakan manusia. Kan? Wujudnya. Jadi dalam ayat ini pun Allah sebut, dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kan dia berjalan, kan? Nabi Musa dengan anak buah dia mencari Nabi Khidir, kan kemudian diminta mana makanan kita. Allah lupa dah. Wa ma ansani, tidaklah melupakan aku illa syaitan. Syaitan melupakan. So lupa ni sebab 3 sebab. Kan? Lepas tu kalau orang dah start lupa-lupa, tengok kemanusiaan dia, dah berumur ke, boleh cari ubat, ataupun mungkin yang keduanya maknanya terlalu banyak kerja, boleh agihkan. Yang ketiga, barangkali memang sebab syaitan. Jadi balik pada ayat ini, kalau kamu melihat orang menghina ayat Allah, fa'arid, hendaklah kamu tadi itu, kan? Ubah. Tapi engkau dilupakan syaitan. Sebab apa? Kemanusiaan mungkin dah tak perasan. Ataupun tadi, banyak sebab kerja tak sempat ambil tahu. Ataupun syaitan melupakan. Kan? Maka kalau syaitan melupakan engkau jangan duduk, kan? Maknanya dengan orang-orang zalim. Maknanya orang-orang yang jangan duduk dengan circle orang yang memang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Saya nak ajar satu doa pada kita semua. Macam mana nak supaya kita direzekikan sentiasa duduk di kalangan orang soleh? Kan? Saya nak ajar doa ni. Salin. Tapi saya yakin doa ni semua kita dah hafal. Tak percaya, kejap lagi kalau saya sebut, semua dah beria ni kan. Mampun hafal lah. Nah,
Tapi yang tak hafal salin. Apa doa tu bunyi? Siapa baca doa ini, dia akan duduk di circle ataupun kalangan orang-orang yang baik. Okey? Doanya adalah Allahumma hdini fi man hadait. Kan dah betul cakap kan? Allah Ustaz ni. Okey. Ya Allah, hidayahkan aku bersama orang-orang yang Engkau bagi hidayah. Wa'afini fi man afait. Kau sihatkan aku dengan orang-orang yang sihat. Wa tawallani fi man tawallait. Bimbing aku bersama orang-orang yang Kau bimbing. Sebab itu, membaca doa kunut, kita tak usah cerita lah sunat ke, ataupun wajib ke, ataupun tak nak baca ke. Sebab dia salah satu daripada doa dalam solat, bacalah. Sebab membaca doa itu, Allah akan rezekikan kita duduk di kalangan orang-orang yang soleh. Ada sekarang ustaz dia, doa kunut tak boleh baca lah. Bukan wajib pun, sunat je. Dia tak nak baca, lantak dia lah. Kita baca. Sebab kita nak Allah sekelkan kita duduk dengan kalangan orang-orang soleh, bukan orang-orang zalim seperti mana ayat ini. Kan? Itu doa dia. Dan doa ni tak semestinya kita baca dalam solat. Kita boleh jadi zikir harian. Contoh nak buka puasa. Saya nak buka puasa kan. Habis doa baca dah. Apa lagi doa aku nak baca ni kan. Habis doa baca dah. Baca doa kunut ni banyak. Dia tak semestinya dalam solat. Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma hadini fi man hadait. Baca banyak. Itu doa direzekikan sekel-sekel yang baik. Kan? Jadi balik pada ayat ini, nampak orang yang yahudu fi ayatina fa'arid. Kamu ubah dengan tangan, tak mampu ubah dengan lisan, tak mampu ubah dengan hati. Terlupa. Kenapa? Syaitan lupakan. Jangan duduk di kalangan bersama orang zalim. Jangan duduk dengan circle orang-orang yang langsung tak ambil tahu pasal Islam ni.